Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari rahmatnya kita dapat sekali lagi bersama-sama menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Dan marilah sama-sama kita niat iktikaf, mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan digolongkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang disebut oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada dirinya, keluarganya, masyarakat, negaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuk dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Pada pagi yang penuh barakah ini tuan-tuan sekalian, saya ingin membawa satu isu semasa yang berlaku pada hari ini, iaitu yang berkaitan vaksin, khususnya dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, setakat hari ini hampir 63 juta orang di seluruh dunia yang tuan-tuan sekalian dijangkiti dengan COVID-19 ini. Dan jumlah kematian daripada 63 juta ini hampir 1.5 juta di seluruh dunia. Bagi Malaysia tuan-tuan sekalian, semalam sahaja, itu pada 11 Disember, jumlah positif COVID-19 adalah sejumlah 80,309 kes. Dan daripada jumlah tersebut berlakunya kematian sejumlah 402 orang. Dan kes yang baru bagi semalam sahaja sejumlah 1,810 orang. Jadi berdasarkan kepada perkembangan semasa ini menunjukkan kadar peningkatan ataupun kadar jangkitan COVID-19 ini semakin membimbangkan, dan ini menyebabkan pihak kerajaan tuan-tuan sekalian mengambil satu tindakan proaktif, antaranya tuan-tuan sekalian bagi mendapatkan vaksin yang insya-Allah bermula pada suku tahun yang pertama pada tahun hadapan. Dan pada peringkat awalnya sejumlah untuk vaksin ini untuk sejumlah 20% daripada penduduk di negara ini. Di sana saudara yang dirahmati Allah sekalian, ada terdapat pelbagai salah faham berkaitan vaksin ini di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang golongan anti vaksin. Di antaranya tuan-tuan sekalian, vaksin ini terdiri daripada kandungannya daripada bahan-bahan yang haram, bahan-bahan daripada sumber babi, bahan-bahan daripada sumber najis yang mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Salah faham yang kedua tuan-tuan sekalian, program imunisasi ini yang dijalankan adalah bertujuan untuk melemahkan umat Islam. Malah lebih daripada itu mereka mendakwa ini program agenda Yahudi dan seumpamanya. Sama sebagaimana apabila pihak berkuasa KKM, MKN, kerajaan tuan-tuan sekalian melaksanakan SOP termasuklah di masjid, di surau, apabila selepas daripada solat berjamaah kita hanya tuan-tuan sekalian memberikan isyarat salam. Kata ini tuan-tuan sekalian misalnya tak ada dalam Islam. Ini yang ataupun tuan-tuan sekalian bila kita solat secara penjarakan, social distance, dan ini pun dikata tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Maka dengan sebab itu ini bukan daripada Islam. Ini sebahagian daripada salah faham yang berlaku, termasuklah bahawa vaksin ini menyebabkan kesan sampingan yang memudaratkan, side effect yang menyebabkan memudaratkan kepada kesihatan dan nyawa manusia. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, beberapa tahun yang lalu bagaimana pihak kerajaan
melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua pengarahnya menyebut bahawa gerakan anti vaksin ini semakin ketara dan semakin membimbangkan. Contoh yang jelas, beliau menyatakan bahawa golongan yang menolak vaksin, khususnya kepada kanak-kanak, yang bila mereka baru dilahirkan ataupun setelah berumur beberapa bulan, 9 bulan dan sebagainya. Misalnya pada tahun 2013, golongan yang menolak vaksin di kalangan ibu bapa tidak mengambil suntikan vaksin ini untuk anak-anak mereka berjumlah 637 orang. Dan bilangan ini bertambah begitu ketara, begitu mendadak pada tahun 2016 berjumlah 1.603 orang mereka yang menolak vaksin berkenaan. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di sana beberapa penyakit yang boleh dicegah melalui suntikan vaksin telah pun meningkat, khususnya penyakit demam campak. Misalnya pada tahun 2013 berjumlah 195, tetapi pada tahun 2018 berjumlah 1934. 1% yang cukup tinggi dalam masa 5 tahun, iaitu sebanyak 891.8%. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena kembali kepada prinsip yang digariskan oleh Islam, khususnya dalam pencegahan penyakit. Yang pertama sekali, Islam menggalakkan kita mendapatkan rawatan dan ubatan yang bersesuaian. Islam menggalakkan kita tuan-tuan sekalian mencari ubat ataupun penawar kepada penyakit. Dan ini disampaikan oleh para ustaz, para penceramah, doktor dan sebagainya, antaranya berdasarkan kepada ayat, antaranya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Likulli da'in dawa. Ini yang biasa kita dengar tuan-tuan sekalian. Setiap penyakit itu ada penawarnya. Apabila penawar itu bersesuaian, menepati, ataupun dalam bahasa kita tuan-tuan serasi dengan penyakit berkenaan, maka penyakit itu dengan izin Allah Ta'ala dia akan sembuh. Dan Nabi menyebut janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Jadi yang pertama tuan-tuan sekalian, galakkan mendapatkan perawatan. Termasuklah apabila kita menghadapi COVID-19 ini, mereka yang sakit ataupun mereka yang disyaki terlibat positif dan sebagainya melalui berbagai proses, antaranya tuan-tuan dirawat, antaranya melalui swab test, antaranya tuan-tuan di kuarantin. Ini sebahagian daripada prinsip perawatan di dalam Islam. Islam tidak menyerah tuan-tuan sekalian kepada takdir semata-mata, tapi berusaha berikhtiar menjauhkan diri daripada sesuatu jangkitan ataupun penyakit berkenaan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, hukumnya adalah harus, kerana rawatan sebelum daripada sesuatu penyakit ataupun wabak itu adalah dibolehkan. Penyakit tak datang lagi, tetapi kita dah dengar, kita dah tahu dah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, harus kita tuan-tuan sekalian melakukan, kalau hari ini tuan-tuan sekalian mendapatkan suntikan untuk mencegah penyakit berkenaan. Kita dulu tuan-tuan sekalian, apabila kita lahir, khususnya anak-anak kita, apabila mereka lahir mendapat beberapa suntikan, polio misalnya, demam campak misalnya. Ketika itu mereka tidak kena penyakit berkenaan, tapi akan berlaku mungkin 10 tahun, 12 tahun pada masa yang akan datang. Jadi suntikan di peringkat awal ini bertujuan untuk merangsang kekuatan dalaman untuk tuan-tuan mencegah ataupun mengawal sesuatu penyakit berkenaan. Ini disebut tuan-tuan sekalian oleh Nabi SAW juga dalam satu hadisnya yang bermaksud, siapa yang makan 7 biji kurma Madinah, 7 biji kurma Madinah ataupun ajwa tuan-tuan sekalian, pada setiap hari, setiap pagi, ia akan tidak terkena penyakit ataupun tuan-tuan sekalian penyakit yang berkaitan, termasuklah gangguan sihir dan juga racun. Penyakit itu belum berlaku lagi, tetapi dengan kita tuan-tuan sekalian mengamalkan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, makan kurma ajwa 7 hari
istiqamah setiap hari atau setiap pagi mengelakkan daripada terkena racun dan juga sihir berkenaan. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, termasuk juga langkah menghindari penyakit yang dibimbangi mereka dilakukan imunisasi bagi melawan penyakit ini. Ia adalah suatu yang dibolehkan. Ini juga berdasarkan kepada prinsip yang biasa kita dengar, prevention is better than cure. Dalam hadis Nabi SAW menyebut al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada mengubat sebelum daripada berlakunya penyakit berkenaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana tindakan Sayyidina Umar tidak memasuki satu kawasan, satu negeri di Syam, kerana apabila mendengar berlakunya jangkitan penyakit wabak taun di tempat berkenaan, dan di pandangan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha." Apabila kamu dengar sesuatu penyakit itu berlaku di sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam negeri berkenaan, tempat berkenaan, kawasan berkenaan. Dan apabila kamu berada di sesuatu negeri ataupun tempat yang dijangkiti penyakit berkenaan, pada masa itu tahun, pada masa ini tuan-tuan sekalian, COVID-19, maka dengan sebab itu janganlah kamu keluar daripada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini yang dikenali dengan nama dalam hari ini tuan-tuan sekalian sebagai kuarantin dan seumpamanya. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, kenapa Islam cukup menjaga ataupun tuan-tuan sekalian memelihara apa yang disebut sebagai kesihatan. Dan ini sebahagian daripada kehendak, daripada tujuan objektif sesuatu syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menjaga tuan-tuan sekalian dari segi 5 perkara yang disebut sebagai maqasid syariah. Satu yang disebut sebagai menjaga agama, hifzuddin. Yang kedua menjaga nyawa ataupun hifzun nafs. Yang ketiga menjaga akal, hifzul aql. Yang keempat menjaga nasab ataupun keturunan, hifzun nasab. Dan yang kelima yang menjaga harta, hifzul mal. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita disyariatkan menjaga dan memelihara nyawa dengan usaha kita makan, minum, dan demikian juga Islam tetap mengharamkan perbuatan yang menyebabkan nyawa berada dalam kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Apabila kita mendengar sesuatu penyakit berlaku, jangkitan itu berlaku, kita sengaja tidak mengambil vaksin ataupun ubat ataupun penawar, maka ini menyebabkan tuan-tuan sekalian kita masuk dalam sengaja mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Sebab itu para ahli fiqh tuan-tuan sekalian menyebut beberapa kaedah fiqh yang boleh menjadi suatu pegangan kepada kita. Yang pertama tuan-tuan sekalian, tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "La darara wa la dirar", yang bermaksud tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sebarang kemudaratan itu dinafikan dalam diri seseorang. Jadi sebab itu kefahaman yang dapat diambil daripada ini, meninggalkan suntikan vaksin kepada kanak-kanak, kepada mereka yang berisiko tinggi terkena dengan sesuatu penyakit, akan mendatangkan kemudaratan kepada kanak-kanak dan orang berkenaan. Maka perbuatan meninggalkan vaksin ini dianggap satu kesalahan yang dinafikan di sisi syarak,
iaitu memberikan mudarat kepada seseorang manusia berkenaan. Jadi sebab itu berdasarkan hadis ini, maka kita hendaklah tuan-tuan sekalian mengelakkan daripada sesuatu mudarat dengan kita tuan-tuan mengambil langkah-langkah pencegahan, mengambil ubat, mengambil vaksin, penawar dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan sekalian, prinsip yang kedua dalam Islam, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal, kemudaratan itu hendaklah disingkirkan, hendaklah dihilangkan. Sesuatu kemudaratan itu hendaklah dihilangkan ataupun disingkirkan. Antaranya tuan-tuan dengan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, precaution, terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Jadi sebab itu pengambilan vaksin yang turut termasuk dalam cara menyingkirkan kemudaratan kepada sisi seseorang, maka vaksin itu turut bertepatan dengan kaedah fiqh di atas. Yang ketiga, apabila berkembang dua keburukan, dua mafsadah ataupun dua keburukan, maka kita hendaklah lakukan mafsadah, keburukan yang lebih ringan. Dua-dua itu mudarat. Tetapi kita kena pilih tuan-tuan sekalian, mana mudarat yang lebih ringan. Contoh yang mudah tuan-tuan sekalian. Seorang doktor memberikan pandangan berdasarkan bidang profesionalnya kepada pesakitnya untuk dipotong kaki, mungkin kerana kemalangan, mungkin kerana jangkitan di kencing manis, dan seumpamanya, yang bertujuan supaya penyakitnya tidak merebak kepada anggota badan yang lain, sampai kepada atasnya yang boleh mengancam nyawa seseorang. Sekalipun perbuatan memotong kaki ini memberi mudarat kepada pesakit berkenaan, akan tetapi dapat mengelakkan kemudaratan yang lebih besar yang boleh menyebabkan nyawanya terancam, pelakunya kematian. Sebab itu hari ini pesakit-pesakit kencing manis yang tidak dapat tuan-tuan sekalian, yang terlalu teruk, yang tidak dapat diselamatkan, dinasihatkan supaya potong kakinya, supaya tuan-tuan sekalian dengan itu dia boleh bertahan dengan dalam masa beberapa lama. Dan sehingga ini saya pernah dengar tuan-tuan sekalian, ada orang saman doktor kerana tuan-tuan mengesyorkan kakinya dipotong kerana jangkitan, jangkit kencing manis dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam isu vaksin ini, sekiranya terdapat kesan-kesan sampingan, side effect kepada mereka yang mengambil vaksin berkenaan, misalnya tuan-tuan sekalian, berlakunya demam-demam kecil, ini tujuannya untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar yang boleh mengancam nyawa pada seseorang. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang terakhir tuan-tuan sekalian, kita lihat pandangan-pandangan hukum dan juga tuan-tuan sekalian, mereka yang berautoriti dalam bidang fiqh ataupun Islam ini berkaitan pengambilan vaksin ini. Pertama tuan-tuan sekalian, Darul Ifta Al-Misriyah, satu badan fatwa di Mesir tuan-tuan sekalian, apa pandangannya berkaitan pengambilan vaksin ini? Pengambilan vaksin ini untuk menghalang kecacatan anggota badan pada diri kanak-kanak ataupun pada mereka yang berisiko tinggi, ada suatu jenis daripada pencegahan, dan ia merupakan suatu yang amat dituntut oleh syarak, oleh Islam mesti. Yang kedua, Union of African Muslim Scholar, di dalam satu artikel yang disebut Kesatuan Ulama Islam Afrika, antara mereka membuat pernyataan seperti berikut, adalah vaksin ini secara umumnya adalah memelihara mereka daripada penyakit-penyakit, merupakan suatu kewajipan, bahkan ia suatu keperluan yang wajib pada setiap orang, khususnya tuan-tuan sekalian, mereka yang terkena dengan sesuatu jangkitan penyakit berkenaan. Dan kalau kita lihat dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan, satu badan tuan-tuan sekalian di bawah Majlis Kebangsaan Al-Ikhwan Islam, bertarikh tuan-tuan pada 2000 tuan-tuan sekalian 8, menyebut tuan-tuan sekalian hukum penggunaan satu vaksin yang disebut sebagai Menectra, sejenis vaksin
bagi melindungi bayi berusia 9 bulan. Apa pandangan Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang dianggotai oleh para mufti, para ahli cendekiawan Islam berkaitan vaksin ini? Muzakarah menegaskan bahawa pada prinsipnya ulama bersepakat bahawa makanan termasuk ubat-ubatan yang dibenarkan oleh Islam mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang baik, halalan dan thayyib, ataupun halal dan thayyiban. Halal dan yang keduanya daripada sumber-sumber yang baik. Maknanya tuan-tuan sekalian, tidak bercampur dengan sumber yang haram. Misalnya tuan-tuan daripada sumber babi, misalnya tuan-tuan daripada bahan yang najis. Kerana sudah pasti bahan najis dan sumber babi ini, ia boleh mendatangkan mudarat, yang boleh mengancam keselamatan nyawa dan sebagainya. Yang kedua, muzakarah mendapati bahawa dalam proses penghasilan vaksin Menextra ini, vaksin ini sahaja tuan-tuan sekalian, tiada sebarang komponen bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan ataupun bahan-bahan yang diragui oleh syarak, serta tiada perkongsian ketika mana proses penghasilan vaksin berkenaan dengan apa-apa proses yang tidak halal. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pengambilan vaksin berkenaan adalah suatu yang dibenarkan, suatu yang diharuskan. Sehubungan dengan itu, muzakarah ini bersetuju bahawa hukum penggunaan vaksin Menextra adalah suatu yang diharuskan. Kemudian dalam beberapa tahun kemudian tuan-tuan sekalian, ada pandangan Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, misalnya kepada satu jenis vaksin yang dikenali dengan nama BioThrax. Mereka membuat pandangan bahawa, Jabatan Kuasa berpandangan bahawa berdasarkan kajian oleh KKM, oleh bahagian farmasi, bahawa vaksin ini tuan-tuan sekalian mengandungi bahan najis, bahan terdiri daripada sumber babi. Oleh itu pengambilannya adalah suatu yang dilarang ataupun tidak dibenarkan. Sebab itu tuan-tuan sekalian bergantung kepada apakah kandungan konten kepada sesuatu vaksin berkenaan. Sekiranya dia tidak najis, maka ia dibenarkan. Tapi sekiranya daripada sumber yang najis, daripada babi, maka ia suatu yang dilarang penggunaannya. Kalau dipilihan tuan-tuan sekalian, pandangan-pandangan para ulama, di antaranya Dr. Ali Jum'ah, seorang mufti di Mesir, mantan mufti di Mesir, apabila ditanyakan berkaitan penggunaan hukum vaksin ini yang bertujuan menghalang ataupun mencegah penyakit berlaku kepada kanak-kanak, dia menjawab, vaksin ini menghalang sebarang penyakit kepada kanak-kanak adalah satu jenis rawatan yang bersifat perlindungan, untuk merangsang tuan-tuan sekalian antibodi dalam diri seseorang sakit yang dapat tuan-tuan sekalian kuat untuk melawan ataupun menghindarkan penyakit berkenaan. Maka dengan sebab itu beliau berpandangan wajib ke atas semua umat Islam saling membantu dalam usaha memberikan vaksin kepada anak-anak ini, serta memelihara mereka daripada penyakit yang menimpanya sekiranya vaksin itu tidak diberikan. Sebab itu kita biasa dengar juga hadis Nabi SAW. Maka di antara perbuatan yang baik itu ialah membuang sesuatu duri di jalanan. Dulu tuan-tuan sekalian, kalau kita hari ini pun berjalan di padang pasir, antara tuan-tuan halangannya adalah duri-duri, dahan-dahan kayu tuan-tuan yang berduri yang membahayakan perjalanan, kena pada kaki, kena pada kenderaan kuda, unta dan sebagainya. Maka dengan sebab itu antara amalan yang baik membuang duri di jalanan. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, konsep ini tuan-tuan sekalian boleh dan tuan-tuan boleh dilakukan, bukan sekadar duri tuan-tuan sekalian, apa sahaja yang boleh tuan-tuan menghalang sesuatu tuan-tuan sekalian yang menyebabkan ancaman kepada nyawa, maka hendaklah dihilangkan, dibuang melalui rawatan, ubat dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam fatwa Mubashirah berkaitan hukum pemberian vaksin kepada anak-anak dengan tujuan mencegah daripada penyakit, antaranya
anggota badan itu menyebabkan tidak berfungsi. Beliau menjawab, ini yaitu mengambil vaksin adalah suatu yang fardu, suatu yang wajib. Kefarduan yang bersifat agama ini, bahkan ia suatu kewajiban yang bersifat Islam. Ya. Apa sahaja tuan-tuan sekalian yang boleh membawa kebaikan, maka ambillah ini. Apa sahaja yang boleh membawa kepada kemudaratan, bahaya, keburukan, tinggalkanlah ini. Jika tidak dilakukan menyebabkan anak tersebut ditimpa bahaya. Saya pernah melihat seorang kanak-kanak yang sedang solat tarawih bersama kami, dan dia berjalan menggunakan tongkat sedangkan dia masih sehat. Bila ditanya, dia menjawab, tanyalah kepada si ayah. Lalu kata si ayah, kami abaikan memberi vaksin kepadanya semasa kecil, lalu dia ditimpa dengan anggota badan yang tidak berfungsi, menyebabkan memakai tongkat dan sebagainya. Kerana tuan-tuan sekalian, lemahnya anggota badan apabila tuan-tuan sekalian tidak diberikan vaksin yang menyebabkan gagal ataupun tidak kuat untuk tuan-tuan sekalian berhadapan dengan penyakit yang berlaku. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, kita juga boleh ambil pandangan di antaranya Mufti Arab Saudi tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Baz, apabila dia menyebut tuan-tuan sekalian hukum berubat sebelum berlakunya sebarang penyakit seperti vaksin. Mufti Abdullah Abdul Aziz bin Baz menyebut tidak mengapa melakukan rawatan apabila ditakuti berlakunya penyakit disebabkan terdapat banyak faktor-faktor lain ataupun wabak yang ditakuti berlakunya penyakit disebabkannya. Maka tidak ada masalah untuk memberikan ubat dan rawatan bagi menghalang sesuatu bala yang ditakuti berlaku. Apa tuan-tuan sekalian sandaran kepada pandangan Mufti Arab Saudi ini? Dasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma Madinah, 7 biji kurma ajwa, ia tidak akan menerima sesuatu keburukan mudarat sama ada berbentuk racun ataupun sihir. Jadi daripada hadis ini tuan-tuan sekalian, menghalangnya bala bencana sebelum berlaku. Maka demikianlah apabila ditakuti berlakunya sesuatu penyakit, diberikan vaksin menghalang wabak yang berlaku di dalam sebuah negara ataupun di mana sahaja, ia merupakan suatu tuntutan agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dasarkan perbincangan ringkas kita pada pagi ini, hampir setengah jam ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku pada hari ini, jangkitan penyakit COVID-19 dan sebagainya yang semakin meningkat bilangannya setiap hari tuan-tuan, setiap masa. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam menggalakkan kita berubat. Dan di antara cara berubat tersebut antara yang mengambil vaksin berkenaan. Timbul persoalan di kalangan masyarakat, dan ini juga berlaku di Indonesia. Sekiranya tidak ada fatwa halal vaksin ini, masyarakat akan tolak. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dah jelas berdasarkan perbincangan tadi bahawa penggunaan pengambilan vaksin adalah suatu yang harus. Malah tuan-tuan sekalian, dalam irsyad al-fatwa oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2019, bukan sekadar harus pengambilannya dalam keadaan sekarang ini, ia adalah suatu yang wajib. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mengelakkan diri ataupun terlibat dengan kumpulan anti vaksin dan sebagainya, apalagi menyebarkan kepada masyarakat, dibimbangi tuan-tuan sekalian boleh mendatangkan bahaya, kemudaratan. Sedangkan Islam itu tuan-tuan sekalian menggalakkan kita supaya menjauhkan diri daripada sesuatu bala, kemudaratan yang boleh mendatangkan ancaman kepada diri seseorang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kekurangan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadar wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.